Azlinda, kau milikku. Dia nak jumpa Ustaz Azlan. Boleh bagi tahu dia? Kau tak kebal. Kira-kira mata sikit. Sangat pengacara. Saya mungkin akan menggantikan Alif dalam beberapa program. Sayalah anak syaitan tu. Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Bersama saya, Ahmad Ida Ahmad Nazri. Hari ini kita dalam satu segmen khas di sebalik tabir filem Anak Perjanjian Syaitan 2. Alhamdulillah, seperti mana semua sedia maklum yang saya dah 4 tahun sebenarnya tak buat filem, dan filem Anak Perjanjian Syaitan ni satu filem yang akan beri satu kegaran kepada dunia filem tempatan. Tetapi untuk saya menggegarkan sesuatu, saya perlukan dua pemain utamanya, dan bersama-sama saya siapa lagi? Hero dan heroinnya, Alif Sata dan Ika Farhana. Saya suka. Kira-kira mata sikit. Sangat pengacara. Tapi it gives us great pleasure untuk memperkenalkan. Bukan saja kita dua je, Ika. Betul. Tapi kita ada kita punya sang pelipulara, sutradara kita untuk beradegan sesi di sebalik tabir ni, none other than our director Dan juga our host. Yes, today. Dr. Ahmad Idham. Ya, thank you. Cuba minta maaf lah, Alif. Kenapa? Hari ni kena buang topi director. Hari ni I host. Saya nervous sebenarnya. Saya tak pernah diinterview oleh seorang doktor. So sebenarnya saya pun dah diberitahu bahawa saya mungkin akan menggantikan Alif dalam beberapa program. Saya tak berapa risau lah mendengarkan intro sebentar tadi. Tak, mungkin korang boleh buat berdua, partner. Okey, Alif. Okey, cut shot. Okey, now. Okey, let's filem go. Anak Perjanjian Syaitan 2. Ya. Okey, Alif sebagai Ustaz Toha. Ustaz Taha. Okey, Alif, cerita sikitlah, semua orang nak tahu apa sebenarnya karakter Alif, dan tolong kenalkan sikit diri Alif dalam Okey, filem ni. masa tu Alif pergi buat haji. Dan I got a call. I dapat telefon, and then Masa dekat sana? Masa dekat sana. Bila kita discuss cakap, Ustaz ni dia level Ustaz macam mana kan? Alif bila tanya abang kan, cakap, Ustaz macam mana? Tak, Alif, ini yang bagi dalil, yang baca. Sebelum dia cerita, dia bagi dalil dulu dan dia baca ayat Al-Quran tu kan. Yep. Itulah dia yang buat Alif rasa tertarik dan beza lah daripada karakter Ustaz yang Alif pernah mainkan. I think penonton, you all kena tengok sisi yang berbeza Alif bawa dalam karakter Ustaz Taha, di mana kalau siapa yang tak pernah dengar Alif mengaji, this is the film. Kalau siapa yang tak pernah dengar Alif apa dia orang kata, mentanamkan ayat-ayat ruqyah, ada di dalam filem ni. Tapi nanti kalau orang yang pergi menonton tu, dia dengar ayat ruqyah tu, lepas tu dia dalam badan dia tengok tiba-tiba terusik pula. Tapi kadang-kadang sebenarnya memang macam tu kan. Bila ada something dekat badan kita, bila ayat-ayat lah macam ayat ruqyah tu, kita akan ada... Rasa kebas lah, tiba-tiba rasa anxiety. Betul. Okay, tak apa. Tu nanti dulu. Biar dulu Sebab tadi kita nampak, kita nampak macam Ika tadi dia celah-celah macam kita ketepikan dia. No, Ika, kita tak ketepikan Ika. Come on. Mana boleh Itulah, kita ingat macam doktor tak nak tanya soalan kat saya. Itulah dia. Sebab dalam filem Anak Perjanjian Syaitan ni, heroin dia anak yang menjadi perjanjian syaitan itu bersama kita. Ya, sayalah anak syaitan tu. Salah aku tahu. Anak yang terlahir. Ika kena bangun, nanti orang kata awak anak syaitan. Tak, salah. Okey, dorang tahu sikit. Watak Ika sebagai anak yang ada janjian syaitan ni macam mana? Nanti diorang tahulah kita mak bapak Ika ada perjanjian dengan syaitan. Dia berjanji macam mana? Dia sign kontrak ke macam mana? Dia WhatsApp ke? First of all, thank you so much doktor nak bagi opportunity untuk Ika bawa watak Azlinda ni. So watak Azlinda ni dia adalah anak kepada Nazmi Adwa dan juga Caca Membong, tapi dia dibesarkan sebagai anak yatim piatu. Kira macam Nazmi Adwa, ayah dia meninggal pada umur 7 tahun, 7-8 tahun macam tu. Jadi dia macam orang normal, macam gadis normal, sampailah dia umur 21 tahun, dia dah tak normal dah. Bagi kau untuk bawa karakter Azlinda ni, boleh dikatakan banyak jugalah Ika alami dekat set tu. Oh, iya ke? Alif tak tahu ke? Tak tahu. I think penonton selalu ni bila kita buat interview cerita seram ni kan, selalunya penonton sudah tahu. Ika, pengalaman scene paling yang boleh Ika cerita kat diorang, antara scene-scene yang mana Ika rasa itu scene yang mungkin tak boleh tidur malam sebelum 2-3 hari, atau scene yang paling Ika rasa okay, this is something mencabar Ika sebagai seorang pelakon?
Ika rasa dah semua scene mencabar bagi Ika, tapi 2 scene yang Ika rasa sampai Ika terbawa balik pun Ika terngiang-ngiang sampai balik. Okey, first scene adalah Ika scene masuk kubur. Itu scene yang paling Ika rasa dengan scene tu Ika dapat rasa yang bau tanah, lepas tu dengan hujan dia lagi kan. Dapat rasa sampai balik tu Ika macam What just happened? Kan? Betul kediba. Tapi bila Ika dah buat scene tu, Ika rasa syai puas. Scene tu macam mana nak gali kubur tu, masuk dalam lubang kubur. Dan masa tu kita dalam grup cast kita pun kan kita dapat daily punya gambar apa semua kan. Alif sendiri bila Alif tengok macam dia betul lah masuk dalam kubur ni. Sebab Alif takkan buat ni. dan scene itu adalah surprise pada paginya. Pagi tu Ika surprise untuk malam ni. So Ika okey, Ika sahut cabaran ni. Satu lagi scene yang Ika rasa sangat-sangat seram dan mencabar, ending scene kita yang dekat hospital tu, macam saya Ika kena rasuk dan scene. Okey, jap. Bila cakap pasal ending scene pasal rasuk tu, Okey. Kenapa? sebab apa dia makin seram. Dia makin seram. Jadi sebab apa makin seram? Sebab kita kena bagi ruang sekejap. Kita jumpa lagi selepas segmen ini ada seram lagi. Rapatkan saf. Demi kekuasaan Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semua. Perjanjian syaitan. Kau harus tunaikan perjanjian. Mama panas, Linda. Mama kuatkan Mama. Mama, Linda datang, Mama. Ika dan juga Diba, adik Ika, kita orang dengar ada orang menyanyi. Ada seorang kru, dia mimpi hantu tu. Tak tengok kat situ. Kita kembali lagi di sebalik tabir Anak Perjanjian Syaitan 2. Tone pun dah jadi berbeza. Sebab apa? Sebab Ika lah. Jadi kita sambung kan? Kita sambung. Okey Kak. Kita, kalau Ika cakap tadi kan, scene yang memberi kesan pada Ika bila kita buat cerita seram, selalunya akan adalah situasi-situasi ataupun akan ada pengalaman-pengalaman yang kita di set, dibawa ke rumah, dibawa ke kereta apa. Jadi nak tanya juga Ika, sebab selama ni bila abang shoot filem-filem yang sebelum-sebelum ni, yang Padang Belakang, Congkak, apa Nini Rapi, everything semua, selalunya akan berlaku sesuatu kan. Tapi alhamdulillah lah kita berjaya kontrol. But untuk Ika, maybe ada benda yang Ika tak cerita pun kat abang masa kat set. Kalau boleh hari ni kita dah habis syuting pun dah tak ada masalah. Jadi mungkin kalau boleh Ika buka cerita lah untuk kita sama-sama mengambil iktibar daripada cerita Ika. Untuk Ika, macam Ika seorang yang lemah semangat. Ika memang takut dengan benda-benda seram ni. Walaupun Ika duduk kat rumah pun Ika tak boleh duduk rumah seorang-seorang. Sebab tu Ika sentiasa ada adik Ika. So bila dekat set, macam Ika cakap dengan abang lah, Ika mencabar diri Ika untuk berlakon cerita-cerita seram ni kan. So first day, second day tu Ika rasa okey, tapi makin lama tu Ika rasa macam mindset Ika tu dah jadi macam lain. Kadang-kadang bila dekat set tu macam scene yang kelibat, walaupun Ika nampak terlibat, ada scene yang nampak kelibat dan sebagainya, tapi Ika rasa benda tu macam macam kelibat yang betul. Dia akan terbawa-bawa sampai terbawa dalam mimpi, Alif. Kadang-kadang sampai Ika balik, Ika teringat sampai mimpi, sampai kadang-kadang Ika tak boleh nak masuk rumah dulu, Ika kena tungkap parking dulu. Untuk bagi cool downkan Ika punya. Ika tak cerita kat abang pun pandai tak boleh lah. Ika kena tunjuklah Ika berani sikit dekat set. So at first Ika ingat benda tu tak apalah, mindset Ika. Tapi lama-kelamaan Ika rasa benda tu macam betul. Sebab benda tu sampai datang kat mimpi Ika. Lepas tu sampai Ika rasa kadang-kadang nak pergi toilet pun Ika rasa something. Dia dalam cerita ni kan banyak situasi yang Ika lalui, situasi macam tu. Yang mana scene yang mana sebenarnya yang meninggalkan kesan yang banyak dalam situasi yang Ika lalui ni? Kan? Pasal dia ada banyak scene. Kita ada dekat toilet punya scene, kita ada dekat kubur punya scene, ada dekat ini kejadian ni yang Ika rasa tak selesa ni bukan sahaja di set. Di set tu memang sudah tentulah Ika rasa macam ni dekat rumah Ika, sampai Ika terbawa-bawa balik rumah. Jadi kalau perasan ada satu scene yang ada salah seorang pelajar di atas, yang kat atas bumbung yang nak jatuh tu. So scene tu kan ada satu je orang kat atas, tapi Ika boleh nampak dua. Tapi bila Ika tanya orang kata taklah, memang satu je. So Ika rasa benda tu macam mungkin mainan minda Ika kot. Tapi yang Ika bukan sahaja, mungkin sebelum ni orang ingat Ika je yang fikir, dalam fikiran Ika macam-macam, kena kacau tu, kena kacau ni dengan suara.
ada satu scene, satu hari ni kita masa tu rap dalam pukul 1 macam tu, kira awal juga kan masa tu. So kalau kat Kemensa set kita tu yang dekat Staffis tu, Angah Chalet. so kan nak pergi parking tu agak jauh, dalam 1 kilometer macam tu tempat parking tu. So pergi tengah jalan macam biasa, Ika pun tak ada perasaan takut ke apa benda. Tiba sampai dekat parking, Ika dan juga Diba, adik Ika, kita orang dengar ada orang menyanyi. Ya Allah, masa tu dengar orang menyanyi tapi tak tahu suara tu adalah suara perempuan atau suara lelaki. Wow. Tapi cara dia menyanyi tu, dayunan suara tu macam... Masa tu kita tak tahu cakap apa, Ika tak cakap apa-apa je dengan Diba. Kita orang pandang each other. Masuk kereta, sepanjang perjalanan dalam kereta tu kita orang senyap, tak ada cakap apa pun. Sebab Ika rasa macam... Lagu macam mana? Ingat tak melodi dia? Susah dia sebab tak tahu nak cakap apa kan. Janganlah, Kak I teringat lagi benda tu sekarang tak boleh. Jangan kata kita pun tak setuju je ni. Okey lihat. Tak bahaya. Okey tak apa kan. Itu pengalaman Ika. Okey Alif. Okey abang tahu Alif memegang watak sebagai ustaz dan Alif dalam watak Alif sebagai ustaz ni sentiasa ada alunan ayat ruqyah itu kan. So jadi biasanya mungkin Alif lebih ke arah itu. But ada berapa scene, situasi di location kau tu, is there any feeling yang apa Ika dapat ni pun ada pada Alif tak? Mungkin orang tak tahu bila kita syuting kan. Kita syuting cerita hantu bukan siang-siang lah. Kita syuting at odd hours. Dan kalau orang yang tak tahu dunia perfilman ni, semua orang penat. Dan semua orang mungkin rasa kotor, rasa tak bersih kan. Dan yang tak membantunya lagi is bila kita berlakon tu, benda tu memang kita exaggerate kan. Kadang-kadang karakter Ika akan jerit-jerit tengah time malam, you know. So benda tu sikit sebanyak dia ada efek dia juga. Nak kata Alif berani pun tak. Tapi yang jadi iri dia pengalaman masa syuting kita is lokasi dia sendiri tu. Itu yang betul-betul yang macam meremang. Bila ada satu scene surau, walaupun kita ramai, rasa keseorangan tu ada lah kan, kita kena duduk baca. Tapi pengalaman Alif sendiri bila shooting ni, macam Ika cerita tadi kan, yang ada orang mimpi hantu tu, ada seorang kru dia mimpi hantu tu berminggu-minggu sampai dia susut tubuh badan ni. Serius? So kadang-kadang kru ni diorang yang nak kena set up. Sebelum kita masuk gua ke masuk tempat, diorang lah nak kena bersihkan benda tu kan. Mungkin dah mengganggu kawasan-kawasan yang tak betul ke, kita pun tak tahu kan. So, tapi pasal kru kita untuk Anak Perjalanan Syaitan 2 kan ada satu kru kita yang demam. Yang bila kita orang shoot dekat kawasan hutan tu, dia tak boleh. Dia tak boleh sampai dia demam, sampai tak boleh datang set. 2 hari dia kena break. 2 hari kan? 2 hari dia break kan? Masa tu dia kena balik kampung dia entah apa dan dia datang balik apa semua. Yang tu lupa pasal tu kan. Adalah yang benda-benda macam tu yang orang tak tahu kan. Itu apa. Okey Alif. Abang faham apa Alif punya perasaan tu kan. Tapi sebenarnya abang kena minta maaf lah pada korang berdua. Sebab abang tahu dalam filem ni yang kita shoot, abang push you all. Sebab you all kena faham lah, abang dapat tahu untuk buat filem. So when I want to come back and then do my first comeback with horror films, di mana you know my history with all my success horror film tak pernah fail lagi. So jadi I also have my pressure. Dan kita pun sebenarnya kita pun nak buat yang terbaik pun kita orang kan. Yes. We work as a team sama-sama semua. Jadi because of that yang abang try to bring something different untuk Anak Perjalanan Syaitan, di mana kita bermain tentang mencari diri. Budak itu ada baiknya jangan tinggal di pusat Staffis itu. Kemana saja dia pergi, ada pengikutnya. Ada yang menjaganya. Kalau diganggu amarahnya, dia akan bertindak balas dan melindungi perempuan itu. Sehinggalah kemeterai perjanjian. 3, 2, 1, action. Sebab game ni akan menguji you all punya kepribadian dan kejujuran. Okey, selamat kembali guys. Tadi kita sedikit serius, tadi kita sedikit seram, tadi kita sedikit macam
nostalgic. Oh. Tapi untuk segmen ini, kita ceria sikit. Suka main perasaan. Kita memang kena bayar perasaan. Nama pun director. Come on, man. Okey. Okey, Alif, Ika. Okey. Ada whiteboard, ada marker. Ada sebab. Sebab kita nak main game sikit. Sebab game ni akan menguji you all punya kepribadian dan kejujuran. Kerana penonton akan tahu game ini akan membongkar Alif dan Ika, you all jujur ke tak? Sebab soalan-soalan ni akan kena mengena dengan apa yang berlaku di set, yang mana you all tak boleh tipu. Sebab kena ingat siapa director. Abang. Abang director. Kena. Kita. Oh, dia ikut kita. Abang. So, Kita. I know. Okey. I know the real answer. Story. Okey, And the okey. real story. Dan juga kena ingat juga, you all kena ingat, jawapan you all ni juga bergantung kepada next job you all. Okey, kita teruskan dengan first soalan. Okey. Okey, soalan pertama. Okey, bersedia? Siapa yang paling banyak retake kaset? Ya. Dah ready? Okey, 1, 2, lamanya ni. Alif panjang sangat Alif. Okey. Tulis Jawi ke apa? And action. Ika pun sama banyak. Ni statement tak nak kalah. Betul. Tahu diri sendiri. Tapi Ika pun sama banyak. Okey, next question. Siapa yang paling kuat makan kaset sampai burst budget? Ready? 1, 2. Panjang je, Alif. Kau tulis. And action. Saya tu. Tapi abang percaya. Abang percaya Alif memang kuat makan. Sekali dia makan 2 pinggan. Okey. Nak kunyah-kunyah. Ini soalan ni mencabar sikit. Siapa yang paling cepat hafal skrip? Siapa? Ika. Tulis. Nampak Ika dah macam resah gelisah dah. Okey. 1. Belum. Cepat Kak. Belum. Cepat Kak. Siapa yang cepat hafal skrip? Alamak. Alah. Datuk. Tengok. Ini pun dah memberikan contoh. Memberi contoh kejujuran. Okey, dah. Mana bukan baca skrip pun. Dah. Boleh je lah. 3, 2, 1, action. Saya lah, siapa lagi? Saya kot. Saya kot. Sebenarnya memang sama pun. Sama Dua-dua. Sebab biasalah sebagai seorang pelakon kan. Kadang-kadang tergeliat tu biasa. Lebih-lebih Alif lah kan. Kena banyak baca ayat-ayat kan. So, faham lah. Okey, kita halalkan lah. Next one, siapa selalu datang awal kat shoot? Alif selalu datang awal ke? Ika selalu datang awal? Tu maksudnya. Antara kita orang dua ke? Kalau kita orang choose orang lain tak boleh? Antara korang dua je. Siapa tu? Okey, dah. 3, 2, 1, action. Semua on time. Betul. Sebenarnya both on time. Cakap terus terang, dua-dua memang punctual time. Call time memang punctual. Mahal. Okey, ambon. Tiba. Alhamdulillah. Okey. Okey, siapa yang selalu takut kat set? Soalan ni. Boleh? 3, 2, 1. Saya ada gambar. 3 to 1 action. Jadi betul. Mestilah saya. Dia punya takut sampai sebab tu abang suka buat cerita seram. Bila cerita seram ni dia heroin abang selalunya dia jarang nak berkeliaran. Alright. Okay, next one. Banyak kan soalan ni. Man, siapa paling lawak kat set? Okay, dah. 3. Panjang. 2, 1. Action. Memanglah banyak cakap. Aku director. Kenalah. Kita orang serius tak kadang dekat set tak. Dia datang dia borak. Lawak. Out of topic. Lepas tu masuk set. Okey, kita orang kena serius. Memang pun. Nangis kalau kerja dia. I stress. Ini dia. Siapa paling bising kat set? Bising kan? Bisa aku padam. Sama lah kan? Macam tak boleh tukar nama kan? Tak payah tukar lah tadi. Aduh. Okey. Kita halalkan dulu lah. Okey. Last but not least. Siapa cepat marah kat set? Saya tahulah. Saya dah tahulah. Tak mau diri apa dia. Alright. Okey, 3, 2, 1. Tak apa. Siapa lagi? Siapa lagi? Lagi banyak saya tanya soalan, lagi banyak saya cuba jawab. Siapa lagi? Okey, dah. Okey guys, kita tukar segmen ni. Segmen ni macam backfire pada saya. Jadi kita tunggu pada segmen seterusnya. Zaz, kita tukar. Kembali bersama saya di sebalik tabir Anak Perjanjian Syaitan 2. Okey, sebelum kita ke segmen yang terakhir, Alif. Ada satu favor abang nak minta dulu. Dah tahu dah. Sebab dalam filem ni sebenarnya bila abang bagi orang dengar, orang tengok, ada berapa orang dah tengok yang Close My Friend kan, yang tengok kan. Dia kata satu part yang mana dia rasa macam, is that Alif Sata? Adakah itu suara Alif Sata? Adakah itu alunan bacaan Alif Sata? Belanja satu lip. Belanja kepada kita punya penonton ni, tolonglah belanja lip. Surah
Surah Al-Mu'minun Ya. ayat 115. Ini pun sebenarnya masa kita masuk set pun Ali baru tahulah. Yes. Jadi amalan ayat ruqyah kan. Ni Ali cakap tadi tu kira macam kalau orang pergi tengok wayang, kalau betul lah ada sesiapa yang ada macam dia punya apa semangat tak kuat ke apa, so you can use this ayat lah. So dia ayat surah Al-Mu'minun ayat 115 phrase ayat 115 115 sampai 118. Yes. Alright, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Alif, tolong Alif. Datuk tak dengarkan cerita. Tak dengar kenapa suruh dia pergi. Datuk tolong. Tak ada apa-apa, Ika. Ika, there's nothing. Ika. Bro, kau jangan record, bro. Okey, minta maaf ya sebab suatu benda yang tak diingini telah berlaku. Tapi apapun, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton di sebalik tabir filem Anak Perjalanan Syaitan 2 ini. Jadi sebelum kami mundur diri, sebelum kami tamatkan segmen ini, Alif, ada apa-apa daripada Alif? You guys have to make time, kena saksikan, datang ke Pawagam berdekatan dengan anda untuk saksikan filem paling seram tahun 2024. Tu Ali pesan dia cakap, Ali dah, I'm not going to say anything but I told you. So jemput datang ramai-ramai ke Pawagam Anak Perjalanan Syaitan 2. Okay, Alif, thank you very much kerana sudi bersama dengan Of course. kita pada hari ini. Dan kepada penonton di luar sana, tak maaf kami kena potong sikit pasal kita nak kena berhati-hati apa yang terjadi pada Ika. So, jadi apapun, jangan lupa saksikan Anak Perjalanan Syaitan 2 yang akan berada di Pawagam pada 4 Januari ini. Sama-sama kita support filem tempatan, sama-sama support filem comeback saya after 4 years dan filem seram terbaru saya untuk tahun 2024. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suruh dia pergi. Datuk tolong. Kau menentukan segalanya, awal dan akhir hingga selamanya. Tiada dayaku melainkan hanya pertolongan-Mu, oh Hai, saya Ika Fana. Saya memegang watak sebagai Azlinda. Assalamualaikum. Hai, saya Alif Sata, memegang watak Ustaz Tahar. Hai, saya Fasha Sanda. Saya memegang watak sebagai Ustazah Jamilah. Hai, saya Azlan Komeng, memegang watak sebagai Ustaz Aznan. Hai, saya Aziza Mahzan sebagai Bunda Wiwin. Jangan lupa untuk saksikan Anak Perjanjian Syaitan 2. Kini di Pawagam. Berdekatan anda.